بسم الله الرحمن الرحيم. Firman Allah Ta'ala, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Surah Al-Ma'idah ayat 44 hingga 47. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurah. Di dalamnya, yakni di dalam kitab Taurah itu, petunjuk dan cahaya yang berhukum dengannya oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, yakni Islam, untuk memutuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi, dan juga oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Kerana itu, janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya, yakni Taurah, bahawasanya nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Maka sesiapa yang melepas hak membalasnya, maka ia menjadi penebus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan kami utuskan Nabi Isa bin Maryam mengikuti jejak langkah mereka, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami mengurniakan kepadanya kitab Injil, di dalamnya petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah pengikut-pengikut Injil berhukum menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini termasuk di kalangan ayat-ayat dalam suratul Ma'idah
surah yang diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah ketika Nabi SAW mendirikan kerajaan Islam. Rakyatnya mengandungi masyarakat majmuk, bukan saja orang Islam, termasuk orang-orang Yahudi, Kristian dan orang-orang musyrikin. Allah mendedahkan bahawa orang-orang Yahudi Bani Israel, termasuk juga orang-orang Kristian, Allah telah turunkan kepada mereka melalui rasul-rasul mereka, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam, dan rasul-rasul Bani Israel diwajibkan menerima apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab yang diwahyukan itu, khususnya kitab Taurat dan kitab Injil, dua kitab yang diturunkan kepada Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan awalnya kepada Nabi Musa alaihi salam, yang terkandung di dalamnya undang-undang jinayah yang didedahkan di sini. Di antaranya ialah undang-undang qisas, membalas terhadap kesalahan membunuh dan mencederakan. Bunuh dibalas dengan bunuh, mencederakan yang boleh diukur dibayar dengan cedera, membutakan mata dibalas dengan dibutakan matanya, memotong telinga dibalas dengan telinga, hidung dengan hidung, mencabutkan gigi dibalas dengan giginya juga. Adapun luka-luka dibalas dengan qisas, iaitulah diat, bayaran denda yang ditetapkan oleh hukum syarak. Ini adalah hukum Allah yang pernah diturunkan kepada kaum Bani Israel. Allah menegaskan, sekiranya mereka mengengkarkan hukum itu, menafikan wajibnya, bermakna mereka telah kafir setelah Islam. Begitulah sekiranya tidak menghukum dengan hukum itu, walaupun dia percaya, jadi zalim, jadi fasik. Tak keluar daripada tiga, sama ada kafir, zalim, fasik. Sama ada ketiga sekali, kafir, zalim, fasik, ada belaka pada mereka yang menolak hukum Allah, ataupun zalim dan fasik, ataupun fasik saja kepada mereka yang menyokong dan mendukung. Dia tidak menjatuhkan hukuman, tetapi menyokong mereka yang tidak menjatuhkan hukum Allah ini menjadi fasik. Fasik ni bukan sembarangan, tidak sah saksinya. Saksinya tidak sah, dianggap oleh orang-orang yang jahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini menceritakan berkenaan dengan Bani Israel, para ulama mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Bermakna sekiranya ada kalangan orang-orang Islam yang menolak hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya hukum qisas dan hukum hudud, maka terkena kepadanya tiga-tiga, zalim, fasik, kafir, ataupun salah satu daripadanya, kalau tidak menerima hukum yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Di antara hukum itu ialah yang sama dalam Taurat, yang sama dalam Injil. Injil digabungkan dengan Taurat, diwajibkan kepada penganut-penganut agama kitabi menerima hukum yang ada dalam Taurat. Injil menyempurnakannya, dan Quran adalah penutup kitab, meneruskan hukum-hukum ini. Bermakna kalau menolak hukum Allah, Tuhan kata pada Yahudi dan Kristian, kamu kafir, kamu zalim, kamu fasik. Begitulah juga orang Islam, sama ada kamu kafir, zalim, fasik, ataupun zalim, fasik, ataupun fasik. Semuanya benda yang tidak baik berlaku.
benda yang menolak sifat mulia yang ada pada kita. Firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laj'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Suratul Maidah ayat 48. Tadi ayat 44 hingga 47. Sambung terus ayat 48. Apa makna dia? Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu kitab Al-Quran. Kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Quran yang membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurah dan Injil, yang ada di dalamnya tauhid, ada di dalamnya hukum qisas dan hukum hudud, dan untuk memelihara serta mengawasinya. Kerana itu putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki nescaya kamu dijadikan satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Kerana itu berlomba-lombalah membuat kebajikan. Hanya kepada Allah tempat kembali kamu semua. Lalu diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegahkan di dalam ayat ini, aku turunkan kepada kamu Al-Quran. Dalam Al-Quran itu menegaskan lagi apa yang ada dalam kitab sebelumnya, Taurah dan Injil. Kalau Taurah dan Injil adalah kitab Allah. Kitab Allah bermakna cakap Allah, ilmu Allah. Tiap-tiap umat kami turunkan kitab-kitabnya. Kamu hendaklah beramal dengan kitab itu. Jangan kamu ikut hawa nafsu mereka yang ikut hawa nafsu, yang menipu, mengecek, menggoda kamu supaya kamu tinggalkan hukum Allah ini. Ini sudah ada di zaman Nabi SAW, di kalangan orang-orang Yahudi yang menggoda Nabi SAW supaya meninggalkan hukum Allah. Maka di zaman kita pun samalah. Ada juga orang-orang yang bukan Islam yang menggoda kita supaya jangan melaksanakan hukum Allah. Dan di sana ada orang-orang yang lemah iman di kalangan orang Islam juga, kerana nak ambil hati orang-orang yang bukan Islam ini supaya sokong ikut kita. Dengan ikut kita, kita boleh jadi menang. Pujuk dia, tak apa kita tinggal dulu hukum Allah ini. Maka Allah menegahkan di dalam ayat ini, jangan ikut hawa nafsu mereka, jangan ikut kemahuan dan kehendak mereka, sehingga menyebabkan kamu meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada mereka yang takut kalau amal hukum Allah orang kafir tak sokong kita, jadi kalahlah kita dalam perjuangan. Allah menurunkan ayat dalam surah yang lain, surah An-Nisa, Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'an. Berilah berita gembira kepada orang-orang munafik yang berolok-olok mengaku sebagai orang Islam. Di antara mereka itu ialah mereka yang mahu berwala,
memberi kesetiaan kepada orang-orang yang bukan Islam kerana mengharapkan kemenangan daripada orang yang bukan Islam itu. Adakah kemuliaan daripada mereka? Tuhan tanya. Fa innal izzata lillahi jami'ah. Sesungguhnya kemuliaan itu daripada Allah. Daripada Allah, bukan daripada manusia. Kalau Allah Ta'ala nak beri, berjaya. Allah Ta'ala mau beri, tak jadi apa. Di sini Allah Ta'ala telah menguji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, jumlah orang Islam 313 orang. Hanya 313 orang. Di mana dalam perjalanan menuju ke Badar ini, mari seorang penglima di kalangan orang yang bukan Islam. Dia bukan orang Islam. Mari nak ikut Nabi di dalam peperangan Badar. Nabi tanya, mu Islam ke tidak? Dia kata tak. Nabi kata, aku tidak perlu kepada pertolongan orang musyrik. Dia berundur. Kemudian dia mari sekali lagi, nak ikut sungguh-sungguh. Nabi tanya, mu Islam ke tidak? Dia kata tidak. Nabi kata, aku tak perlu kepadamu. Aku tak berhajat pada pertolonganmu orang musyrik. Dia mari sekali lagi. Nabi tanya, mu Islam ke tidak? Saya masuk Islam. Nabi kata, boleh ikut. Itu peperangan Badar. Lalu Allah memberi kemenangan dalam peristiwa Badar yang terkenal. Laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Sesungguhnya Allah telah memberi pertolongan kepada kamu dalam peristiwa Badar dalam keadaan kamu dianggap lemah dan sedikit. Bila berlaku Fathul Makkah, Makkah berjaya ditawan oleh Nabi SAW. Maka ramailah orang masuk Islam, termasuk orang yang lama kening tak nak masuk Islam, jadi masuk Islam bila Nabi sudah menang di Makkatul Mukarramah. Lalu Nabi mendapat maklumat bahawa Bani Saqif dan Hawazin sedang berkumpul di Hunain dengan bala tentera yang besar. Lalu Nabi menyuruh para sahabatnya bersedia untuk berperang, pergi ke Hunain. Dan Nabi memanggil Safwan bin Umayyah, seorang pemimpin musyrik, iaitulah seorang yang bukan Islam, pemimpin bukan Islam di Mekah. Nabi kata, aku tahu di rumahmu ada senjata. Senjata banyak. Ada pedang, ada panah, ada lembing, ada tombak. Bawa ke sini. Ini mukjizat Nabi. Padahal dia simpan senjata itu di tempat yang sangat rahsia. Tak ada orang tahu, dia je tahu. Tiba-tiba Nabi beritahu tempat simpanan senjata itu. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Dia tak masuk Islam. Lalu dia pun keluar senjata, dia angkut. Dia tanya Nabi, mau rampah ke pinjam? Nak rampah barang aku ke pinjam? Nabi kata pinjam. Aku nak pinjam dia. Lalu dia bahagi senjata itu kepada bala tentera Islam. Ada di dalamnya orang Islam dan ada di dalamnya orang yang bukan Islam. Jumlahnya 10,000. Oleh kerana di Badar dulu jumlah 313 orang, boleh menang. Sekarang jumlah kita 10,000. Maka ada kalangan sahabat, kalangan orang Islam yang merasa megah kerana jumlahnya 10,000 yang besar. Dulu 313 orang boleh menang. Ini 10,000 lengkap dengan senjata, diikuti sama oleh Safwan bin Umayyah, bawa sama senjata.
Ada kalangan mereka yang berkata lan nughlaba ba'dal yaum. Kita tidak boleh dikalahkan lagi selepas hari ini. Sekarang kita dah 10,000 lengkap dengan senjata. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kita lagi sekarang. Mari perasaan itu lupa kepada Allah Ta'ala. Maka pergilah mereka ke Hunain. Tiba-tiba mereka diajar oleh Allah Ta'ala, dikepung oleh bala tentera Saqif dan Hawazin dari segenap penjuru, dipanah, menyebabkan 10,000 tadi lari bertempiaran. Tinggal 100 orang saja bersama dengan Nabi SAW. Nabi turun daripada bagal. Bagal ialah kacukan kuda dan keldai. Pegang di mana sepupu Nabi memegang tali bagal. Nabi turun ke tanah dengan gagah berani, menunjukkan keberanian Nabi SAW bersama dengan 100 orang yang tidak lari. 9,000 lebih tadi lari bertempiaran. Nabi bersabda, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib. Aku cucu Abdul Muttalib, seorang yang gagah berani. Aku nabi yang tidak bohong. Di masa itu Safwan bin Umayyah yang kafir tadi bersama dengan Abu Sufyan, mu'alaf yang baru masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb baru masuk Islam, dia mu'alaf. Di saat huru-hara itu Abu Sufyan membuka panah nujum, tengok nujum. Muhammad menang ke Muhammad kalah? Muhammad menang, Muhammad kalah. Nak lari nak tu. Safwan kata Safwan bin Umayyah yang kafir tadi, aku lebih suka Quraisy menang daripada Hawazin menang. Muhammad anak beranak aku, kabilah aku. Hawazin bukan kabilah aku. Aku mahu Muhammad menang, Quraisy menang, bukan Hawazin yang menang. Mari semangat kebangsaan dia pada masa itu. Safwan bin Umayyah. Tapi tak jadi apa. Lalu Nabi turun mengambil tanah dan melempar tanah. Maka berlakulah mukjizat menyebabkan orang kafir berhenti daripada memanah kerana debu-debu yang halus masuk dalam mata mereka. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Pada hari peperangan Hunain, ketika kamu kagum dengan kekuatan zahir yang ada pada kamu, tiba-tiba kamu tak boleh buat apa. Bumi yang luas menjadi sempit, lari diserang oleh musuh. Menunjukkan bahawa kemuliaan dan kemenangan daripada Allah, bukan dengan sebab orang kafir, bukan dengan sebab kita hanyalah berusaha dan berikhtiar saja, cari duit, cari senjata, cari kekuatan, lepas tu bergantung pada Allah Ta'ala. Jangan bergantung dengan manusia sahaja. Ada kalangan orang Islam yang Tuhan sebut dalam ayat ini meninggalkan hukum syariat, meninggalkan hukum Allah, takut orang kafir tak sokong kita. Ini silap. Ayat ini menjadi pengajaran kepada kita. Perlu dipahami bahawa beriman kepada kitab-kitab Allah itu berhubung erat dengan beriman kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, kerana mereka lah yang memberitahu tentang kitab-kitab itu. Dan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai hubungan yang erat pula dengan kepercayaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kepada kita tentang kitab itu dari Tuhannya. Walaupun disebut beriman kepada kitab, salah satu dia berukun iman, tetapi mesti ingat, beriman kepada kitab berkait dengan beriman kepada Rasul. Kitab adalah kalam Allah, ilmu Allah. Kalau tak percaya pada hukum yang ada dalam Quran,
hukum hudud, hukum qisas, hukum apa saja yang ada dalam Quran. Pencuri kena kerat tangan disebut dalam Quran. Kalau tak percaya, maknanya tak percaya pada ilmu Allah, tak percaya pada kalam Allah. Oleh kerana yang bawanya adalah rasul-rasul, maka tak percaya pada rasul-rasul. Oleh kerana Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak percaya pada hukum yang ada dalam Quran, bermakna tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kitab Allah ni dibawa oleh malaikat Jibril, tak percaya pada malaikat Jibril pula. Kait mengait di antara satu sama lain. Beriman dengan kitab itu tidak terlaksana malaikat dengan mengakui bahawa ianya daripada Allah Subhanahu wa taala dan ia menjadi satu-satunya kebenaran yang dipatuhi dan diyakini oleh umat yang ditentukan supaya beriman kepadanya. Beriman kepada kitab itu juga tidak boleh dibelah bahagi, sama ada secara ijmal, secara borong, atau tafsil, huraian satu persatu. Sama ada suhuf, kitab-kitab yang kecil, risalah-risalah yang kecil yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan lain-lain, atau kitab-kitab yang besar yang diturunkan kepada Musa, Isa, Daud dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada tiap-tiap satu kitab atau tiap-tiap perkara yang terkandung di dalamnya, wajib kena beriman. Wajib kena beriman. Sama ada Quran, begitu juga kitab-kitab zaman dulu, wajib kita beriman kepadanya. Adapun Taurah dan Injil yang diubah oleh orang-orang Yahudi, Kristian, itu perkara lain. Tetapi pada umumnya kita kena percaya pada Taurah, Injil dan Zabur, kepada kitab-kitab kecil yang diturunkan kepada nabi-nabi zaman dahulu. Adanya kitab-kitab itu, wajib kita kena percaya. Masalah orang Yahudi ubah itu satu bab yang lain. Percaya secara umum ataupun percaya tiap-tiap satu daripadanya. Kalau tak percaya satu daripada apa yang ada dalam kitab, bermakna tak percaya, imannya tidak sah, batal habis iman. Tidak sah beriman berkitab Allah dan Rasul. Satu hukum yang ada dalam kitab, contohnya Quran mengatakan arak adalah haram. Kita tak percaya arak itu haram, sedap minum. Tak betul Quran ni. Dalam bab tu saja bermakna tidak sah imannya, batal imannya. Sesungguhnya Al-Quranul Karim telah mensabitkan dasar-dasar yang terkandung di dalam kitab-kitab yang dahulu daripadanya, dari segi tauhid, ibadah, halal dan haram, dan mendedahkan penyelewengan yang dilakukan oleh umat-umat dahulu. Walaupun hukum-hukum kitab dahulu telah dimansuhkan, tetapi prinsip dasar yang terkandung di dalam kitab-kitab itu tidaklah berubah dari matlamat dan tujuan risalah mereka di sepanjang zaman. Perkara akidah, perkara iman sama saja sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara hukum syariat berubah. Contohnya anak-anak Nabi Adam, oleh kerana tidak ada manusia yang lain boleh berkahwin di antara satu sama lain. Itu syariat Nabi Adam. Boleh kahwin antara satu sama lain, keluar kembar. Di mana adik-beradik kembar kahwin dengan yang adik-beradik yang kembar yang lain. Itu syariat Nabi Adam alaihi salam. Kerana tidak ada manusia lagi di zaman itu. Adapun syariat kita tak boleh dah kahwin adik-beradik. Diharamkan. Tak dibenarkan sama sekali. Bani Israel diharamkan lemak. Kita umat Muhammad dan selepas Nabi Isa diwahyukan oleh Allah dengan Injil, dinasahkan pengharaman lemak ini. Dinasahkan, dibatalkan. Itu sebagai contoh. Walaupun hukum syariat itu berbeza antara satu zaman dengan satu zaman, tetapi asas rukun iman sama saja. Beriman kepada Allah,
Rasul, kitab, hari akhirat, dosa dan pahala sama saja di antara nabi-nabi dan rasul-rasul dan umat masing-masing. Bacalah firman Allah Ta'ala, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun. Surah Al-Imran ayat 64. Artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimah yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu, bahawa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak memsekutukannya dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebahagian kita menjadi sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Ayat ini pada awalnya ditujukan kepada Nabi SAW supaya mengajak golongan ahli kitab, iaitulah orang-orang Yahudi dan Kristian yang masih ada kitab yang dipelihara oleh mereka, supaya mengikut kalimah yang sama, iaitulah beriman kepada Allah. Ini ajaran semua nabi-nabi. Tidak boleh melantik sama-sama kita jadi Tuhan, membenarkan raja, membenarkan pemimpin, membenarkan padri-padri, mengadakan hukum sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah. Ini adalah ajaran semua rasul-rasul, kalimah yang sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lebih dahulu. Ayat ini ditulis oleh para sahabat dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat yang dihantar kepada raja-raja yang menganut agama Kristian. Raja Rom, Raja Habasyah, Raja Mesir. Ditulis ayat ini. Bila Raja Rom mendengar ayat ini, Raja Rom suruh pegawai dia cari orang Mekah yang datang berniaga di Syam. Tiba-tiba yang ditemui ialah Abu Sufyan, pemimpin Mekah selepas Abu Jahal meninggal dunia. Abu Sufyan ni masa tu kafir lagi. Dia juga ayah mertua para Nabi SAW. Dia kafir. Anak dia Ummu Habibah masuk Islam, kahwin dengan Nabi. Bila Abu Sufyan dipanggil oleh Raja Rom, Raja Rom tanya berkenaan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilantik menjadi rasul. Abu Sufyan tidak berani berbohong, cakap betul. Ajarannya ialah mengajak beriman kepada Allah, menolak syirik, meninggalkan yang haram, meninggalkan berzina, meninggalkan makan bangkai. Ini kalimah yang sama antara Quran dengan Injil. Lalu Raja Rom tanya, bagaimana pengikut-pengikut dia? Kata Abu Sufyan, yang ikut dia banyak orang miskin, sikit je orang kaya ikut dia. Orang muda-muda ramai ikut dia. Kata Raja Rom, haula'i atba'ur rusul. Begitulah pengikut rasul-rasul zaman dulu, kata Raja Rom. Bila dengar raja bercakap begitu, maka pembesar dan padri bising, riuh, bimbang, takut raja dia masuk Islam. Lalu raja kata, aku dah ikut Islam, aku kekal dengan agama kita juga, tak berani nak masuk Islam. Namun utusan Nabi tak diganggu, dihantar balik. Raja Mesir Kristian juga dengar surat Nabi, utusan Nabi, dilayan dan atau hadiah pada Nabi. Atau hadiah di antaranya ialah seorang hamba perempuan, Maria Al-Qibtiyah, dihantar oleh Al-Muqawqis, dan
dengan meriah Qibtiyah ni, Nabi boleh anak Ibrahim. Nama anaknya Ibrahim. Nabi mewasiatkan kepada sahabat-sahabat dia, bila kamu pergi ke Mesir, kamu jaga baik rakyat Mesir, kerana mereka adalah anak beranak aku juga. Anak beranak aku. Hubungan dengan Maria Al-Qibtiyah. Raja Habasyah bila terima surat Nabi, dipanggil orang-orang Islam yang berhijrah ke Habasyah. Kebetulan yang datang ialah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi. Bila mendengar penerangan daripada Ja'far berkenaan dengan Islam, lalu Najasyi suruh Ja'far baca Quran. Bila Ja'far baca Quran, Najasyi menangis dengar ayat Quran sambil memegang tongkatnya, mengatakan, jelas dan nyata apa yang disebut dalam kitab ini terang sebenarnya tongkat yang ada di hadapan aku ini. Dan Najasyi masuk Islam. Masuk Islam. Dan tulis surat pada Nabi. Tulis surat pada Nabi, kalau sekiranya dia diizinkan, dia sanggup berjalan kaki pergi berjumpa dengan Nabi. Tapi malangnya dia menghadapi bala tentera dan pengikutnya yang memberontak, mengangkat senjata. Bila dengar raja masuk Islam, ada yang memberontak, berlaku peperangan. Lalu Najasyi suruh orang Islam yang berhijrah pergi ke laut, takut dia kalah. Kalau dia kalah, kamu lari. Kalau menang, mari balik. Mari balik. Dan Najasyi dimenangkan oleh Allah Ta'ala, tapi dia telah meninggal dunia sebelum berjumpa dengan Nabi SAW. Dan berita kematiannya diberitahu oleh malaikat Jibril ketika Nabi duduk di Madinah. Dan Nabi suruh sahabat dia, bangun, kita sembahyang ghaib untuk sahabat kita Najasyi yang telah meninggal dunia. Di sini disyariatkan sembahyang jenazah ghaib, tempat yang jauh, iaitulah Nabi bersembahyang kepada Najasyi yang meninggal dunia di Habasyah. Dan Habasyah terus dalam keadaan Islam sehingga hari ini dan menyebarkan Islam di benua Afrika. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-kitab yang wajib kita beriman kepadanya. Di sini akan diterangkan huraian daripada beriman kepada kitab yang menjadi salah satu daripada rukun iman. Menjelaskan apakah kitab-kitab yang wajib kita beriman, kita percaya kepadanya. Wajib beriman secara mutlak kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah, sama ada kita mengetahui namanya atau tidak, sama ada kita mengetahui nama Rasul yang menerimanya atau tidak. Iaitulah yang dikatakan beriman secara ijmal, secara umum, secara menyeluruh. Kita percaya kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk yang kita tidak tahu nama-namanya dan nama-nama Rasul yang menerima kitab itu. Perkara ini menjadi rukun iman. Kalau tak percaya, maka iman kita tidak sah, jadi kafir. Kita juga wajib beriman secara tafsil. Salah jangan, tafsil ada ia, yakni satu persatu, kepada kitab yang dinyatakan namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan qadar yang dinyatakan oleh Al-Quran,
dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak menambah dan mengurangkannya. Dikira kitab juga menurut hukum syaraknya. Apa yang terkandung di dalam sahifah, yakni kitab-kitab kecil, dan alwah, yakni papan-papan, sama ada berbatu atau sebagainya, walaupun sedikit dan kecil, kerana ia juga diwahyukan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya alaihi wassalatu wassalam supaya disampaikan kepada manusia. Al-Quranul Karim menyebut jenis kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya yang dinamakan kitab, iaitulah yang mempunyai isi kandungan yang besar dan banyak. Di antaranya disebut sahifah, merupakan risalah yang kecil. Di antaranya merupakan alwah, iaitulah papan yang tulis di dalamnya perintah-perintah Allah. Diturunkan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Perkara ini disebut di dalam Al-Quranul Karim secara huraiannya. Kitab-kitab yang namanya disebut namanya yang wajib kita beriman secara tafsir itu ialah yang pertama Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua At-Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga Al-Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ini adalah nama-nama yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Yang kelima Suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Di antaranya ialah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Suhuf Ibrahim wa Musa. Itu yang disebut nama-namanya di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun di antara kitab-kitab ini didapati sudah diselewengkan, sudah diubah oleh pengikut-pengikut yang kemudian, tak dipelihara. Walaupun demikian, kita wajib beriman dengan nama-nama kitab itu dan isi kandungannya yang asal. Wajib beriman. Walaupun Taurah itu sudah dipindah, jangan kata tak percaya pada Taurah, tak boleh. Yang pindah tu pindahlah. Tapi konsep yang ada dalam Taurah, dasar yang ada dalam Taurah, Injil, Zabur dan Suhuf itu tetap ada, sama dengan Al-Quranul Karim. Di antaranya ada hukum-hukum yang sama dengan Al-Quranul Karim. Contohnya hukum-hukum yang ada dalam Taurah yang berkait dengan jinayah, qisas dan hudud. Ini ada dalam Quran dan ada dalam Taurah. Diketahui oleh penganut-penganut Yahudi dan Kristian. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah telah meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Katanya, yakni kata Abu Dzar, "Qultu ya Rasulullah, kam kitaban anzalallahu ta'ala?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Mi'atu suhuf." Mi'atu suhuf, bukan sahih, itu salah dia. Mi'atu suhuf. Sad hapa. Mi'atu suhuf. Wa arba'atu kutub. Anzalallahu ala Adama 10 sahaif ataupun 10 suhuf. Wa ala Syith 5 suhuf ataupun 5 sahaif. Wa ala Idris 30 sahifah betul ejaan. Wa ala Ibrahim 10 sahaif ataupun 10 suhuf. Wa anzala at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Artinya, aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, "Ya Rasulullah,
Berapakah kitab yang diturunkan oleh Allah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 sahifah dan 4 kitab. Allah Ta'ala telah menurunkan kepada Adam 10 sahifah, kepada Syith 55 sahifah, bukan 55 sahifah, kepada Syith 5 sahifah, kepada Idris 30 sahifah, kepada Ibrahim 10 sahifah, dan ia menurunkan At-Taurah, Al-Injil, Al-Zabur dan Al-Furqan, yang Al-Quranul Karim. Itu adalah kitab-kitab yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping kitab-kitab yang dinamakan oleh Al-Quranul Karim. Fi suhufi Ibrahim wa Musa, disebut dalam Al-Quranul Karim. Berhubung dengan perkara-perkara yang dinyatakan kepada kita, cukuplah kita berpegang dengan firman Allah Ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah fab'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ayat itu tertinggal. Kena rujuk kepada ayat 213 Al-Quranul Karim. Yang maksudnya, manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang menjadi perselisihan di kalangan mereka. Dan tidaklah menjadi perselisihan di kalangan mereka melainkan setelah datangnya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka dengan keterangan-keterangan. Kerana ada yang melampaui batas, yang langgar kitab Allah. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman dalam apa-apa perkara yang menjadi pertelengkahan kalangan mereka daripada perkara yang benar dengan izinnya. Dan Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki kepada jalan yang betul, as-siratal mustaqim. Ayat ini bermaksud mengikut tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas ialah sepupu Nabi SAW yang dilahirkan ketika Nabi dikepung di Makkatul Mukarramah, di mana Ibn Abbas yang masih kecil baru dilahirkan dibawa ke hadapan Nabi SAW, lalu Nabi menghiburnya dan Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ya Tuhanku, ajarkan kepada dia tafsir. At-ta'wil dengan mana at-tafsir, bukan takwil tu, bukan. At-ta'wil dengan makna at-tafsir. Ta'wil dengan makna tafsir, ta'wil dengan makna mengubah sesuatu makna. Ta'wil dia banyak makna dalam bahasa Arab. Ta'wil di sini adalah at-ta'wil dengan at-tafsir. Ajarkan kepada ilmu tafsir Al-Quranul Karim. Maka Abdullah bin Abbas dikurniakan ilmu tafsir Al-Quranul Karim menjadi rajakan para sahabat radhiyallahu anhum selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi rujukan kepada ulama-ulama tabi'in. Di mana Ibn Abbas mengatakan ayat ini berkait dengan keadaan manusia. Bermula dengan Nabi Adam alaihi salam. Adam turun ke bumi dengan isterinya Hawa. Dilahirkan zuriat keturunannya, anak-anaknya, berkeluarga. Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Adam alaihi salam untuk memimpin anak-anaknya dengan syariat Allah, zuriatnya. Manusia dalam keadaan beriman kepada Allah. Ada yang ikut syariat, ada yang lawan syariat. Berkelahi Qabil dengan Habil.
Semuanya Islam. Tak ada yang bukan Islam. Manusia bermula dengan Islam. Ini mengikut sejarah yang ditetapkan oleh Al-Quranul Karim. Jangan ikut sejarah barat. Sejarah barat mengatakan manusia bermula dengan monyet. Dengan beruk kera dulu. Lepas tu zaman batu. Lepas tu barulah zaman kitab. Quran mengatakan tidak. Manusia bermula dengan Adam dan Hawa. Manusia ni satu keturunan. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Arab, orang apa pun, daripada satu ibu dan satu bapa. Makna manusia ni pada hakikatnya adalah berkeluarga dan adik-beradik. Ini mengikut ciptaan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan manusia dengan berbagai-bagai kemahiran, berbagai kebolehan. Ditaburkan di atas muka bumi dengan berbagai-bagai hasil. Kalau pakak molek, dak kelahi, dak balah, walaupun berbagai bangsa dan kaum. Kemudian Allah menurunkan kitab kepada Adam AS. Tapi ada yang ikut kitab, ada yang tak ikut kitab. Pada awalnya semuanya agama Allah, agama fitrah, agama asal, agama tauhid. Setelah 10 abad. 10 abad dengan makna 1000 tahun. Matinya Nabi Adam AS, maka berlakulah penyelewengan yang sangat dahsyat. Manusia menyembah berhala. Menyembah berhala. Mula-mula buat patung untuk peringatan. Takut lupa datuk nenek orang mati dah. Lepas tu puja. Lepas puja sembah. Bukan saja sembah patung, syirik, mengadakan peraturan-peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Maka Allah menurunkan Nabi Nuh, Nabi yang pertama berlawan dengan kemungkaran ini. Sehingga dia beri peluang 1950 tahun. Nabi Nuh berdakwah. Ditenggelamkan oleh Allah. Manusia yang menentang Allah. Tinggallah mereka yang bersama dengan Nabi Nuh AS. Manusia yang lahir kemudian daripadanya adalah daripada anak-anak Nabi Nuh AS. Daripada anak-anak Nabi Nuh. Manusia berkembang lagi. Berlaku penyelewengan. Begitulah tiap-tiap abad Allah Ta'ala utuskan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan Allah turunkan pada Rasul itu kitab-kitab. Kitab-kitab itu terkandung di dalamnya perkara dasar. Terkandung di dalamnya hukum syariat dan akhlak. Perkara dasar tidak berubah. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, ini tidak berubah. Sama saja sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat. Kemudian hukum syariat ini berbeza. Di mana Nabi Adam diturunkan syariat boleh berkahwin adik-beradik. Kan tak ada manusia lain yang kembar berkahwin dengan adik-beradik kembar yang lain. Tak boleh hak tubik sama dia. Manusia tak ada lagi. Kemudian Allah Ta'ala turunkan syariat tak boleh kahwin adik-beradik. Haram kahwin adik-beradik. Keluarga yang terdekat tak boleh. Ini syariat. Begitulah beberapa hukum-hukum yang lain yang berkait dengan syariat berubah mengikut perubahan masa, perubahan zaman dan perubahan masyarakat. Dan berakhir dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk manusia di zaman sains dan teknologi. Quran menjadi kitab mukjizat dan tidaklah menjadi pertelengkahan di kalangan manusia itu, melainkan kerana ada yang tolak kitab itu, yang lawan perkara-perkara dasar yang ditetapkan oleh Allah. Di sana ada perkara dasar, sama ada dalam perkara iman, termasuk dalam perkara kehidupan, perkara dasar. Di sana ada perkara cabang, perkara forong, cabang yang boleh berubah. Dalam perkara berubah, manusia boleh guna akal, guna fikiran, guna kajian. Dalam perkara yang tak berubah, manusia kena ikut petunjuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui perkara halal, perkara haram, perkara ibadat, rukun-rukun sembahyang, peraturan ibadat. Ini perkara asas yang tak berubah. Perkara cabang boleh berubah. Perkara kehidupan manusia,
Ada negeri yang makan gandum, negeri yang makan nasi beras, negeri yang makan pisang, negeri yang makan macam-macam. Berbeza. Maka Allah izinkan perkara yang berbeza ini. Diizinkan oleh Allah. Menutup aurat adalah wajib. Tutup aurat. Jaga maruah dan harga diri manusia. Kerana manusia lain dengan binatang. Binatang tak malu. Tak ada rasa malu. Binatang ni. Binatang hidup dia dalam keadaan tidak ada akal. Untuk digunakan, bukan untuk memakmurkan bumi. Ada manusia untuk memakmurkan bumi. Dia beri akal. Allah Ta'ala wajibkan tutup aurat. Wajib. Adapun pesen pakaian, itu negeri masing-masing. Masyarakat masing-masing. Tak jadi salah. Ada negeri yang baju dia labuh. Negeri yang baju dia sikap. Negeri yang baju dia kena tebal sebab sejuk dah lalu. Ada negeri yang panas tak boleh pakai baju tebal. Ni hak panas pun tebal yang pakai baju tebal juga. Nak ikut orang putih. Doa dia tebal-tebal lah. Pasal nak ikut orang putih. Ini satu hal. Ikut kandamu lah nak pakai lagu mana pun. Tapi wajib tutup aurat. Tutup aurat adalah wajib. Ada negeri yang pakai piyah. Negeri yang pakai terendok. Negeri yang pakai topi. Ada pula begitu pakai topi haram. Dia orang putih masuk Islam macam mana? Itu pakaian negara orang putih. Piyah negeri Cina, serban negeri Arab. Ini pakaian-pakaian. Allah Ta'ala telah menetapkan tutup aurat adalah wajib. Pesen pakaian itu ikut negeri masing-masing. Ini perkara haram dan tidaklah menjadi pertelengkahan di kalangan manusia. Melainkan kerana ada yang lawan hukum Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata haram, dia kata halal. Allah Ta'ala kata halal, dia kata haram. Itu tak boleh. Allah Ta'ala wajibkan ibadat. Dia kata tak wajib ibadat. Itu tak boleh. Perkara akhlak baik dan buruk yang Tuhan tetapkan. Itu tak boleh. Tak boleh dipindah, tak boleh diubah. Hubungan lelaki dan perempuan adalah berkahwin. Berzina tak boleh. Berkahwin boleh. Betapa Islam membenarkan berkahwin sehingga perkahwinan orang yang bukan Islam bila sudah masuk Islam. Orang bukan Islam, orang Kristian, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, dia masuk Islam. Tak payah nikah mula. Automatik jadi suami isteri. Ini diiktiraf oleh Islam. Kita kena faham, ini hukum Islam. Masalah makan, babi haram. Babi haram. Sebabnya Tuhan tahu dalam babi ni ada penyakit. Orang bukan Islam dia nak makan babi, ikut pandamu lah nak makan babi. Berapa sampai pecah perut pun makan. Tapi ini haram bagi orang Islam. Orang bukan Islam kita tak boleh paksa. Kita kena faham. Dalam masalah merampok dan menyamun, tidak ada agama yang benar menyampok, menyamun, mencuri. Tak ada agama yang membenarkan. Islam terima. Ini tak boleh. Di sana ada perkara yang sama, perkara yang berbeza. Di mana kitab Allah memberi petunjuk dalam perkara ini. Yang jadi masalahnya ada kalangan manusia yang tak mau pakai kitab Allah. Nak guna akal sendiri. Tuhan tanya, antum a'lamu amillah? Adakah kamu lebih tahu atau Allah lebih tahu? Tuhan tanya. Jawablah. Kamu lebih tahu ke Allah lebih tahu? Allah lebih tahu. Banyak perkara yang kita tak tahu. Allah yang menjadikan alam, dia tahu segala-galanya. Maka janganlah kita langgar sempadan Allah. Jangan lawan ilmu Allah. Jangan lawan kalam dan kata-kata Allah. Allah Ta'ala Maha Pemurah lagi penyayang terhadap hamba-hambanya. Wallahu a'lam.